Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ada 44 orang sekarang. So kalau saya tengok dari segi Google Form tadi ada dalam 60 lebih. Sekejap So you all ada 50 lebih pada 50 untuk set ni. Betul ke? 57. Ataupun ada yang terisi? 57. Okay. Alright. Tak apa, nanti saya check balik dekat dalam Google Form. So macam mana, dah makan tengah hari semua? Ya, Belum? Dah, Alhamdulillah. Dah. sudah. Okay, aku belum tadi. Alright. So saya ada tengok dekat bahagian ruangan Padlet. Mungkin ada yang sedang try to complete. So task tadi, pagi tadi? Ataupun perlukan masa untuk compile bahan dan baca. Kalau tengok yang rakan-rakan you share pun menarik juga sebab so far saya tengok belum ada yang kena behaviorism lagi. Kalau saya share screen. So ini yang you all upload tadi. Thank you so much. Saya tengok dekat sini ramai daripada Kelantan, Terengganu, ni Faris daripada Kelantan. Ramailah yang daripada Pantai Timur, Alhamdulillah. Okey, sebab saya tengok dekat sini, apakah itu pembelajaran ni? Saya tengok dulu apa jawapan yang you all berikan. So saya dah bacalah, maksudnya lebih kepada konsep proses. Ramai yang bersetuju bahawa pembelajaran itu adalah merupakan satu proses. Kalau saya boleh pick a few jawapan di sini, proses mengasimilasi maklumat, pengetahuan dan kemahiran baru. Ini jawapan buku ni. Okey. Dan ada yang memberikan Atirah kata proses yang berlaku secara berterusan sama ada secara formal atau tidak formal yang melibatkan 3 kaedah iaitu kognitif, penyelesaian masalah, afektif, emosi dan juga psikomotor lah seperti menjahit. Okey. Saya kongsi lagi, kalau you all tengok jawapan rakan-rakan you all boleh sebenarnya go through. Azman kata pembelajaran adalah proses untuk mengetahui atau mendapatkan maklumat secara langsung dan tidak langsung. Bagi konteks pembelajaran formal di mana pembelajaran itu sendiri mengikut standard kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So saya nak tanya Azman. Azman ada ke? Okey, kalau yang tidak mengikut standard kurikulum, adakah itu dianggap pembelajaran? Tidak formal lah. Maksudnya ni konteks pembelajaran formal kan. Kalau pembelajaran tidak formal tidak ada standard yang ditetapkan lah begitu Okey, terima kasih. Alright, saya go through lagi. Pembelajaran adalah proses mendapatkan ilmu atau kemahiran dari berbagai medium. You all tulis kat sini medium television, institusi seperti sekolah atau universiti. Satu proses berterusan dengan tujuan untuk mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan sedia ada dan baharu. Yang ni Hanis dah. So basically pembelajaran itu adalah satu proses yang berterusan bagi mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan baru. Okey, Aisyah kata pembelajaran adalah proses yang sentiasa berlaku dalam kehidupan seharian. Proses memperolehi ilmu, pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan untuk mempertingkatkan pengalaman dan ilmu bagi individu tersebut. Okey, yang ni meneruskan kelangsungan hidup. Adakah boleh tak describe balik apa yang meneruskan kelangsungan hidup ni? Siapa punya jawapan ni? Pembelajaran berlaku secara terus sepanjang hayat dan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia untuk diaplikasikan dan meneruskan kelangsungan hidup. Boleh share tak siapa punya jawapan? Saya punya jawapan. Okey, macam mana tu? Boleh tak share apa yang dimaksudkan dengan meneruskan kelangsungan hidup melalui pembelajaran? Okey, kita telah dididik dari umur 5 tahun. Maksudnya dari kecil lagi untuk belajar secara formal ataupun tidak formal.
So dengan kita belajar tu, kita dapat macam mana? Dapat pengalaman daripada apa yang kita belajar, dapat ilmu untuk kita teruskan kehidupan. Sebab Proses pemahaman. sepanjang hidup ni kita belajar. Belajar dari Okey, macam sekarang kan? pelbagai sekitar daripada pelbagai orang. Macam sekarang you all belajar meneruskan pembelajaran postgraduate diploma kan. Maksudnya you all dah degree kemudian sambung belajar lagi. Itu juga salah satu sumber untuk menambah baik kan kehidupan. betul. Maksudnya mungkin you cuba mencari peluang baru dengan mendapatkan ilmu baru, betul Ya, Kira betul. meneruskan kelangsungan hidup lah juga kan. Ya, betul. Dengan kita menambah ilmu, kita lagi improve lah ekonomi kita apa semua. InsyaAllah. Okey, saya memang suka bertanya, suka bercakap sebab selalunya memang saya jarang sebenarnya nak melecture ni. Saya suka dengar, berbincang. So you all sebenarnya open to add on, open untuk share you all punya experience. Boleh juga bila-bila masa cakap, beritahu saya, doktor saya nak kongsi sedikit pandangan saya. Boleh je. You can always stop me. Let's do that daripada you pasif dengar saja dan saya bukan knowledge transmitter. Maksudnya saya bukan orang yang sentiasa memberikan knowledge where you terima saja. Saya nak juga dengar pendapat you all, apa yang you all rasa dalam peningkatan ilmu lah, sebab ini adalah level yang lebih tinggi. Bukan lagi undergraduate undergraduate kita receive kan. So sekarang kita dah lebih over daripada undergraduate. So now you all semua sedang membuat satu pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan di mana luar daripada bidang you all. Sebab kalau tengok dekat dalam background tadi ada yang perakaunan, ada yang soluddin, ada yang matematik Islam, ada yang matematik, mechanical engineering, biology, saya nampak tadi. Ada pelbagai bidang Jadi sebenarnya bila tujuan you all masuk ke dalam diploma di PLI ni, maksudnya memang with the intention of bagi you all, kira you all dah berpegang lah ilmu itu atau pembelajaran itu, it never stop dia berterusan. Ia adalah satu proses yang berterusan yang mana boleh jadi, tadi ada yang jawab, boleh jadi meningkatkan dari segi behavior, tingkah laku, memperbaiki tingkah laku, dari segi pemikiran, kognitif, dari segi emosi, efektif, dan juga psikomotor lah. Psikomotor tu juga melibatkan behavior. So semua itu adalah satu proses pembelajaran. Okey, terima kasih atas perkongsian. Dekat sini ada jawapan yang dikongsikan oleh rakan-rakan you all lah, semualah berkenaan dengan teori pembelajaran. Walau bagaimanapun nak recall balik you all punya knowledge anda semua on teori pembelajaran. Saya rasa dalam kelas-kelas yang lain juga telah recall sedikit, go further sebab dalam dan inovasi meaning that your fundamental is the theory that you pegang dalam mencapai ke arah menginovasikan pengajaran dan pendidikan. At the same time, faham juga apa yang berlaku dalam keadaan sekeliling. So, kita nak tengok dekat sini kenapa sebenarnya teori pembelajaran itu sangat penting kerana sebagai seorang pendidik lah. Sebenarnya bukan seorang pendidik je, sesiapa sahaja sepatutnya faham bagaimana manusia belajar, how people learn. So, ada beberapa lah teori kalau you all Google kan, ataupun kalau you all cari sebelum ni, mungkin you all juga ada sedikit background, anda semua ada sedikit background tentang apa itu teori-teori pembelajaran di dalam pendidikan. So dia ada banyak sebenarnya. Tapi untuk makluman, antara yang kita pegang adalah 4 saja sebenarnya. There are a lot, ada humanism, socialism dan sebagainya. Tetapi antara yang menjadi tunjang kepada pendidikan adalah 4 teori pembelajaran utama. Okey, saya nak minta you all tunjuk thumbs up kalau you all nampak skrin saya sekarang on behaviorism, cognitivism dan constructivism. Takut you all tak nampak skrin ni. Okey, terima kasih Akila dan Lila. Siapa lagi ada dekat sini? Okey, sekejap saya nak alihkan ni. Okey. So, thank you for the feedback. So, kita berpegang kepada 4 yang utama. Saya rasa dalam kelas
kelas-kelas yang lain juga telah dimaklumkan bahawa ada 4 teori utama yang kita pegang, iaitu behaviorism, cognitivism, constructivism dan juga connectivism. So saya tak akan pergi dengan lebih panjang kerana sepatutnya perkongsian ini berlaku di dalam infografik tadi. Cuma saya touch juga sedikit bahawa kita perlu ingat bahawa bila kita pegang kepada behaviorism, ia berkaitan dengan tingkah laku. Maksudnya, tadi cuba relate balik kepada jawapan you all, apakah itu pembelajaran. Mungkin juga pembelajaran itu berlaku apabila ada perubahan tingkah laku. Apabila laku itu bersaiz erat dengan teori pembelajaran behaviorism yang mana datang dari perkataan behavior. Behavior bersamaan dengan tingkah laku lah kan. So sekiranya berlaku perubahan tingkah laku bermaksud seseorang telah belajar sesuatu. Contohnya sebelum ni mungkin dia suka buang sampah merata-rata. Lepas tu people educate cakap buang sampah is tak civic, very little civic mindedness if you were to litter, throw litter everywhere, meaning that you are not good responsibility to your country and whatnot. So later on, bila konsep itu dah melekat dalam kepala, baik adalah amal orang yang aku perubahan tingkah itu. Maka bila berkait rapat dengan teori pembelajaran behaviorism. Okey, behaviorism sangat kepada stimulus respon. Pasti ada consequences-nya, pasti akibatnya. Itu stimulus respon. Orang yang behavior so you all can tengok beban kebenarannya. Orang percaya kepada perlu dibuat Lain sama-sama. so very important. Macam Lain apa suara sangkut-sangkut. sangkut-sangkut, suara Putus-putus. sangkut-sangkut untuk semua orang. Ya, semua orang Untuk kecil. putus-putus. tak Semua orang dengar, Doktor. Mungkin line prof kat sana tak berapa kuat. Tu jadi sekat-sekat. tak berapa dengar. No, kena ulang balik. Sekarang saya lebih ke masih Kesian kami. Sama, Sama. Doktor. Sama tersekat. sekarang dengar suara saya ke? Dengar, Prof. Dengar. Dengar. Saya Jelas. tutup kamera Saya tutup kamera Okey. Alright. Saya tutup kamera lah untuk dapatkan stronger connection. Okey, saya ulang balik ulang tayang. Okey. Kita ada 4 teori tadi dan saya rasa saya highlight di sinilah perkataan behaviorism. Behaviorism berkait rapat dengan tingkah laku. So, orang yang mendidik, lepas ni saya nak minta you all reflect dekat sekolah, pengalaman you masa di sekolah, pengalaman you masa di universiti, pensyarah you atau guru you lebih ke arah mana? Okey, pengalaman you bawa you ke arah mana? Okey. So behaviorism ni sangat berkait rapat dengan tingkah laku. Orang yang percaya kepada teori behaviorism percaya bahawa seorang pelajar ini boleh berubah tingkah lakunya jika diberitahu. Suruh beritahu apa nak buat. Giving, telling. So akhirnya pelajar ini tahu dan berubah tingkah lakunya. Itulah pegangan orang behaviorism ataupun dikenali sebagai behaviorist. So behaviorist ni percaya kepada stimulus respon, bahawa pengetahuan itu adalah independent dan apa yang berlaku di luarnya adalah di luar kawalan pelajar itu sendirilah. Okey, kenapa? Kalau behaviorism ni, dia percaya bahawa seorang itu macam tak boleh nak fikir sendiri. Kita kena beritahu dia.
beritahu dia A sampai Z. I beritahu you buat ni, buat ni, buat ni, buat ni dan pelajar tu ikut saja. Okay, itu adalah very much of behaviorist. Boleh tolong bagi thumbs up tak kalau suara saya clear? Clear, Prof. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, so behaviorism percaya bahawa learners respond to environment tu adalah di luar daripada kognitif dia. Maksudnya lebih kepada tindak balas tingkah laku. Contohnya, you datang lambat sekolah, kalau you datang lambat, you kena berdiri atas kerusi. 10 kali you datang lambat ke sekolah, 10 kali you kena berdiri atas kerusi. Kali ke-11 you datang, you tak nak datang lambat dah sebab you takut kena berdiri atas kerusi. So that is very much of behaviorist. Ataupun kalau you jawab betul, cikgu bagi you hadiah. You jawab betul, cikgu bagi you hadiah. So in order for you to dapat hadiah, ni bukan sebab in order nak jadi pandai. In order nak dapat hadiah, you kena jawab betul. Macam tu. So it is very much of the environmental factor. Sama ada cikgu tu bagi tahu, cikgu tu beri implikasi sebelum dan selepas, ataupun cikgu tu memberikan reward system ataupun punishment. Okay, itu is very much implication of the behaviorist. So bagi behaviorist, pelajar ini is a very blank slate, kosong. Cikgu yang kena bagi information. Cikgu cakap macam ni, cikgu cakap ni, cikgu cakap macam ni, cikgu kata ni, cikgu kata buat ni, awak buat. Awak jangan fikir lebih daripada apa yang cikgu cakap. Okey. Nanti tolong respon dekat ruangan chat Respon apa yang you all rasa. Adakah you all pernah mengalami pengalaman seperti ini di sekolah? Maksudnya ada tak? Hello? Okey, ada orang lagi dekat dalam ni? Ada. Okay, alright. Alhamdulillah. Saya takut saya punya ni tak clear sebab saya sekarang di tempat program. Okay. Dan biasanya murid-murid ni dia tidak boleh berfikir jauh lah. Tetapi pada satu ketika teori behaviorism ini pada ketika masa-masa tertentu teori behaviorism ni sangat-sangat diperlukan. Contohnya kalau belajar matematik kan, kalau kita tak pandai sifir, kalau you pernah lah masa sekolah dulu, cikgu-cikgu you suruh you, bagi you satu kertas sifir lah. Buku sifir, dia kata okay, hafal sifir ni 1 sampai 10 sampai 12, hari-hari hafal. Esok cikgu nak tanya, semua orang berdiri dulu atas kerusi. Tapi betul tolong mute. Okay ke? Alright. So esok cikgu tahu hari ni cikgu bagi ni, you all hafal, esok datang cikgu nak semua berdiri atas kursi. So cikgu akan bagi sifir. Ali 2 kali 3 berapa? Ali pun jawab 6. Bagus Ali, duduk. Ahmad 8 kali 4 berapa? Ahmad pun jawab 56. Salah, berdiri, jangan duduk. So dia tanya setiap orang dan ada yang betul duduk, yang ada yang salah berdiri. Adakah kaedah tersebut berjaya untuk menjadikan pelajar boleh hafal sifir? Ini contoh saya throw question. Boleh hafal sifir. So pada keadaan-keadaan tertentu, kadang-kadang teori pembelajaran behaviorism sangat-sangat memberikan kelebihan bagi membantu pelajar, terutamanya bagi yang lemah lah. Sebab tu information kena diberikan, kena bagi tahu, cikgu kena enforcement, banyak enforcement punishment dalam bentuk reward pun boleh juga. Maksudnya siapa betul tadi duduk kan, contohnya okey, cikgu tanya Ali 2 kali, Azman cikgu tanya Azman 2 kali 3 berapa? 6. So Azman, okey Azman boleh duduk. Azman pun happy, oh sukanya jawab betul, duduk. So maka pada ketika itu, pada konteks itu, teori pembelajaran behaviorism memainkan peranan dalam memastikan berlaku pembelajaran pada pelajar tersebut. Okey. Pada behaviorism, learning is achieved when the provided stimulus changes behavior. Pada dia, kalau contohnya Azman tadi kan, Azman boleh jawab, Azman duduk. Jadi, bila Azman boleh jawab, berlaku tak perubahan tingkah laku? Maksudnya dia dah boleh jawab. Bila dah boleh jawab, maksudnya pembelajaran berlaku. Selagi semua orang tu jawab salah, cikgu rotan, cikgu kata berdiri atas kerusi sampai loceng berbunyi, maksudnya dia tidak belajar sesuatu. Tetaplah enforcement di situ, punishment, maka itulah gaya pembelajaran behaviorism. Oh, banyak saya tengok dekat ruangan chat, sama ada berkaitan dengan reflection you all ataupun apa-apa. Jadi saya tengok, saya habiskan dulu keempat-empat ya. Okey.
Ada 3 orang yang sangat famous untuk behaviorism. Tiga, of course ada orang lain, tetapi antara 3 yang terkenal untuk teori pembelajaran behaviorism adalah Edward Thorndike, B.F. Skinner dan Pavlov. So Edward Thorndike memperkenalkan the law effect, whereby B.F. Skinner ni operant conditioning and Pavlov dia banyak berkaitan dengan classical conditioning. So apa itu law effect by Edward Thorndike? Edward Thorndike percaya bahawa responses tindak balas yang memberikan rasa kesan puas hati, rasa suka, gembira akan selalu berlaku. Kalau tindak balas yang membawa kepada discomfort macam tadi kan, selagi tak berjawab kena berdiri. Bila berdiri atas kursi, pelajar akan rasa tak selesa. Sampai bila nak berdiri atas kursi ni? Balik ni memang kena hafal lah juga CV ni. Kalau tidak minggu depan, maksudnya besok aku berdiri lagi atas kursi ni. Macam tu. So makanya dia ada rasa, alamak, I kena do something supaya esok I tak berdiri atas kursi. So the discomforting effect tidak akan berlaku lagi sekiranya pembelajaran itu berlaku, the law effect. Tetapi benda yang kita suka, satisfying, buat kita happy, dalam pembelajaran akan keep on occurring. Contohnya kita jawab betul dapat hadiah. Esok saya nak jawab betul lagi. Lusa saya nak jawab betul lagi. Akhirnya dapat banyak hadiah. Awak malah pemadam kan. Kalau budak sekolah dapat pemadam pun dia seronok. Okay. While B.F. Skinner untuk operant conditioning, dia kata pembelajaran ini satu proses di mana the strength of a behavior is modified by reinforcement or punishment. So B.F. Skinner dia lebih kurang macam Thorndike tadi. Dia percaya bahawa Thorndike tadi dia feeling kan. Benda yang buat kita happy, kita akan repeat. Benda yang buat kita rasa tak suka, kita try very best to stop. Sama juga dengan B.F. Skinner bahawa dia percaya kepada reinforcement and punishment. Pelajar yang selalu kena punish akan cuba untuk belajar. Maka proses pembelajaran itu berlaku. Menariknya, Pavlov cuba, mereka bertiga ini adalah psychologist tau. Mereka ini bukan educationist. So, mereka yang memperkenalkan teori behaviorism ini adalah psychologist. Dan Pavlov memperkenalkan classical conditioning yang mana Pavlov kata, it's a form of learning whereby a conditioned stimulus becomes associated with an unrelated conditioned stimulus. Walaupun dia tak related. Contohnya, Pavlov ni dia buat kajian dengan anjing. Dia kata, okay, diperhatikan anjing, macam mana dia nak train anjing bahawa itu adalah waktu makan. So, dia cuba relatekan lah. Maksudnya dia kata, okay, cuba dia bunyikan loceng. Bila dia bunyikan loceng, dia letak, anjing dia akan, bila dia lapar nak makan, dia akan keluarkan air liur kan. Dia akan merembeskan air liur. So, Pavlov kata, okay, sekarang maksudnya dia nak train anjing dia, bunyi je loceng, dia bagi makan. Bunyi loceng, dia bagi makan. So, lepas itu, anjing tu dia akan train, dia terlatih bahawa waktu bunyi loceng je, maksudnya itu adalah waktu makan dan ketika itulah air liur dia akan merembeskan. Dia tahu bila bunyi loceng je, dia akan dapat makanan. So, basically, pada Pavlov, benda-benda ini boleh dilatih. Maksudnya anjing tadi sepatutnya dia tahu dia cuma merembeskan air liur tu hanya ketika dia lapar. Tetapi Pavlov memasukkan elemen loceng, makan. Bunyi loceng, maksudnya itulah waktu makan. Jadi lama-lama anjing itu terlatih bahawa bila bunyi loceng berbunyi, itu waktu makan. Maka di condition yang tidak berkaitan juga boleh dikaitkan dengan pembelajaran. Maksudnya boleh dilatih lah, di-train. Okey, saya tengok sekejap feedback dekat dalam chat just in case takut saya terlepas bahawa ada tersekat-sekat ke, lagging ke. Oh, ada. Pernah dari dulu macam ni. Okey, daripada sekolah rendah, masa sekolah rendah memang banyak guna behaviorist pernah sebelum start kelas semua kena berdiri. Tell me, memang zaman you all pun masih boleh tak you all share dengan saya? You all ni SPM tahun berapa? Sebab nak tanya umur berapa nanti macam nampak sangat kan. SPM tahun berapa? Boleh tak share dekat dalam chat? Kadang-kadang masa kena berdiri tu lagi lah senang nak hafal. Betul. Itu yang saya katakan tadi, sometimes konsep behavior ni 2000? 2002. Oh, okey, 2002 muda lagi. Kena dapat skor exam untuk mengelakkan kena denda. Tahap skor berbeza-beza untuk denda. Bahaya ni. Oh, kalau 100 lain.
seberapa banyak jawapan salah kena cubit. Astagfirullah. Merana. Tolong record. Merana dulu belajar. Sebab tu jadi orang tu. Doktor tolong record kelas ni boleh? Tak record ke? Saya masuk tadi Saya tak tak auto reti. record kan? Sebab sepatutnya dia auto record. Saya rasa sekejap saya tak boleh record sebab saya bukan host. Sepatutnya dia masuk je dia auto record. Siapa boleh tolong? Saya rasa kita tak boleh sebab kita bukan host. Kita semua bukan host. Host tak ada dalam ni. Sepatutnya bila masuk tadi dia auto record. Sekarang ni tak recording Kesian kami. Saya tak boleh nak record. Bukan kesian-kesian juga tapi saya tak boleh nak record. Saya rasa sekarang tengah recording sebab ada pause. No. Saya tak boleh record. The host, please ask the host to give you permission to record. Sepatutnya dia auto record. So saya tak boleh nak record. Okay. Dan saya kena check lah. Nanti saya check dengan Audacity kenapa tak record. Sepatutnya dia auto record. Masuk-masuk je dia akan auto record. Alright. So cognitivism pula untuk cognitivism lebih kepada flow of knowledge, pemikiran. So kalau ada berlaku pemikiran ataupun ilmu pengetahuan, maksudnya seseorang itu belajar. Macam you all sekarang lah. Adakah dalam kepala you all ada berlaku sang pemikiran? Ada tak? Thinking process itu berlaku. Mungkin berlaku, mungkin sekarang tak tahu apa yang berlaku. Mungkin dah fikir, cepatlah habis. Tak pasti. Tapi untuk cognitivism, perkataan kognitif itu sendiri adalah thinking. Okay? And untuk orang cognitivism, flow of knowledge is the key element of learning. Sekiranya berlaku aliran pemikiran itu, maka seseorang itu belajar. Okay, kognitif fokus kepada idea bahawa pelajar memproses maklumat apabila mereka menerima maklumat, rather than just terima saja tapi dia proses dan dia boleh reflect. Contohnya macam sekarang. Bila you all dapat input ni, you all pun berfikir, saya dulu macam ni, saya dulu macam ni. Maksudnya ada flow of knowledge. Dan flow of knowledge itulah yang dikatakan berlakunya pembelajaran di mana you boleh letak position you sebagai satu ukuran. Contohnya, bila saya dapat, baru saya tahu. Sebelum macam ni. Sebelum ni macam ni. I should have done this, contohnya. So, makanya proses pemikiran itu berlaku. Okay. In response to thinking and process information itulah bahawa berlakunya flow of knowledge. Untuk cognitivism, pembelajaran berlaku apabila student boleh menyusun maklumat, sama ada mencari maklumat-maklumat baru dan mendapatkan lebih penjelasan ataupun mengguna pakai you punya prior knowledge. Macam contohnya sekarang, apabila you all dengar tentang teori-teori pembelajaran, mungkin sebelum ni you pernah dengar, tapi ada maklumat-maklumat tambahan dan bila you proses tu you relate. Contohnya, saya pernah dengar yang ni, sekarang ini yang ni. Maksudnya kalau yang ni campur yang ni jadi apa? So there is some element of exploring new information as well as reorganizing information. You boleh segregate. Contohnya yang ini kalau saya positionkan maklumat ni, yang ini bercerita tentang 10 tahun yang lepas. Sekarang ini lebih kepada begini. So you put your information and organize dengan cara yang lebih tersusun lah. Maka itulah berlaku pembelajaran. So untuk orang kognitif, mental processes oleh pelajar yang mana mereka menerima maklumat, interpret dan menyimpan maklumat, kemudian akan memberikan respon. Okay, macam yang you all beri respon sekarang di ruangan chat. Contohnya, you terima maklumat daripada saya, you berfikir dan you memberikan feedback, you respon. In order for you to respond, mestilah ada berlaku pemikiran. Sekiranya tidak berlaku pemikiran, tidak adalah proses pembelajaran. So that is very much of kognitif. And kognitif ni kebanyakannya dihasilkan oleh John Piaget. Bukan dihasilkan lah, maksudnya banyak research, penulisan artikel, perkongsian dilakukan oleh John Piaget. Contoh dekat dalam kelas ni, kalau you reflect balik, tadi you reflect behaviors kan, berdiri atas kursi dan sebagainya.
Kalau kognitif ni, kalau you boleh reflect balik masa di sekolah dulu atau di zaman di universiti dulu, mungkin ada elemen-elemen brainstorming kan, ataupun ada elemen summary you, ataupun bila you buat sesuatu you kena linkkan dengan yang ini. Kalau you buat ni apa jadi? Cause and effect, discussion ataupun problem solving. Semua ini jatuh di bawah konsep cognitivism. Okay. Seterusnya constructivism. Sekejap saya check dulu ruangan chat. Ada ruangan chat dekat situ. Ramai lahir tahun 2016, 9, 15, 15, SPM 2014. Okey, muda lagi. Tadi saya dengar ada 2002 seorang Okeylah, kita tanyalah siapa. Paling senior lah tu. 2009, 2013, 2008. Mas Surah, kenapa nangis Mas Surah? Tak boleh nak cakap. Ada SPM 2010, SPM 2009. Okey. Bolehlah start kira umur rakan-rakan anda melalui SPM. Saya SPM 1997. Lebih lama daripada you all. Okey. Kita teruskan dengan constructivism. Tadi saya ulang balik. Behaviorist tingkah laku, kognitivist pemikiran. So sekarang ni kita pergi kepada constructivism. Constructivism ini lebih kepada pembelajaran berdasarkan mental models, pengalaman, structure, experience ataupun prior knowledge. Itu melibatkan pembelajaran berdasarkan mental model. Tadi thinking, ini adalah mental model. Yang mana pembelajaran ini dikonstruk melalui penyatuan pengetahuan lama dan pengalaman. Contoh contoh kalau saya kata ni nak reflect tadi kan. Saya kata boleh tak you all bantu saya bagaimana menyelesaikan masalah untuk meningkatkan pemahaman konsep matematik bagi pelajar-pelajar sekolah rendah. So you pun berfikir, apatah lagi contohnya kalau you memang ada background matematik lah contohnya. So you pun tahu, okay, sebenarnya masa saya sekolah dulu apa yang kurang. So that is your prior knowledge. So sekarang ni bila saya belajar sendiri, apa masalah saya? Dengan prior knowledge, experience dan juga pengetahuan yang you ada, you'll be able to solve a problem. When you solve a problem, berlakulah pembelajaran di situ. Maka itu adalah konsep pembelajaran constructivism. So students need to have a prior base of knowledge for constructivist approach to be effective. Maksudnya constructivism ini level dia lebih tinggi. So kalau kita reflect balik dekat sekolah rendah mungkin tak ada constructivist approach, sekolah menengah mungkin kurang, tetapi dekat universiti you memang selalu kena buat ni. Contohnya problem based learning, task based, you kena buat investigation, you kena buat research, you kena buat site visit, you kena buat work based learning, you kena pergi practicum, you kena pergi latihan industri. Semua itu adalah unsur-unsur constructivism, pembelajaran berdasarkan pengalaman. Okey, boleh reflect balik dekat ruangan chat. Tolong reflect. Apakah contoh constructivism di dalam pembelajaran, di dalam kelas, seperti problem based learning, penyelidikan, research dan juga kolaborasi. Kenapa berlakunya kolaborasi di dalam constructivism adalah kerana pembelajaran berdasarkan pengalaman. So apabila pembelajaran berlaku berdasarkan pengalaman, is very much of us learn from other people. And therefore collaboration is one of the key points dalam constructivist learning approach. Okay. So cuba tengok antara kiri dan kanan ni. Yang mana satu masa you sekolah dulu? Adakah you all lebih kepada behaviorism ataupun you all lebih kepada constructivism? Kalau cikgu yang behaviorist, dia kata macam mana nak lompat daripada A ke B. So cikgu tak bagi orang lain fikir. Jangan fikir, jawapannya adalah jambatan. So cara you seberang daripada A ke B hanyalah menggunakan jambatan. Guna apa? Guna jambatan. Full stop. Jangan fikir lebih pada itu. Itu adalah gaya pembelajaran behaviorism. Untuk constructivism whereby cikgu ditanya dulu, so awak rasa daripada A ke B macam mana kita nak seberang? Macam mana dari A nak pergi ke B? So dia tanya student boleh berfikir menggunakan pengalaman sendiri. Contohnya katakanlah, oh sebelum ni kalau jarak ni saya pernah je berenang, lepas saja. Okay, so you boleh jawab berenang cikgu. And cikgu tanya, macam mana you tahu berenang boleh lepas? Oh pada jarak A ke B saya pernah berenang cikgu dan sampai, dan tidak memerlukan orang yang terlalu fit untuk berenang dari A ke B kerana jaraknya hanyalah 3 meter contohnya. Dan pelajar yang kedua mungkin kata, oh kenapa tak naik kapal?
Kalau orang tu tak boleh berenang, kita kena naik kapal kerana kedalaman laut adalah pada 5 meter. 5 meter maksudnya tidak cukup untuk kita berdiri, mungkin kita akan tenggelam dan lemas. Makanya kita perlu naik kapal. Dan ada pelajar kata, senang ni cikgu, kita pakai galah lompat. Galah panjangnya 5 meter. Kedalaman dia baru 3 meter. Pegang kuat-kuat, kita lompat A ke B dengan momentum sebanyak ini, pasti kita lepas. Makanya pelajar lebih kreatif untuk berfikir, mempunyai daya pemikiran yang lebih critical thinking. So itu adalah konsep constructivism. Okey, saya tengok dekat ruangan chat. Apa pendapat you all? You all banyak A ke cikgu behaviorism ke cikgu constructivism masa di sekolah atau masa di universiti? Okey, Fatira kata masa sekolah banyak behaviorism, dekat uni banyak constructivism. Okey, Faris kata B. B behaviorist ke B merujuk kepada cara kedua? Cikgu yang dekat belah B tu. Behaviorism maksud cara dua. Okey, cara dua. Maksudnya lebih kepada constructivism. Right. So bayangkan pelajar-pelajar pada hari ini, kalau you tengok sekarang you all semester 1, saya rasa dalam kelas kaedah pengajar you pun ada tengok di SKP, you ada cuba memahami kan. So di SKP banyak menekankan kepada project based learning, problem based learning, collaborative learning, and semua itu adalah berkait rapat dengan constructivism. Ya, Kaimah, zaman sekolah behaviorism, dekat uni constructivism, betul. Sebab tu dekat universiti, sebab tu dia kata tadi, in order for us to use constructivist approach, seorang pelajar itu perlu ada prior knowledge. Maka kalau tengok kepada kebolehan pelajar untuk mengaplikasikan constructivist approach, mestilah pelajar itu seorang yang at least mempunyai daya pemikiran yang sesuai. Contohnya kalau kita dapat pelajar yang bagus ke atas, bolehlah kita gunakan constructivist approach. Kalau pelajar kita sangat lemah, mungkin kalau dia terlalu lemah, pada satu ketika kita perlu guna gaya behaviorist sebab mereka tak boleh berfikir pun. Cikgu yang kena beritahu kena buat apa. Ya, kebanyakan banyak di sekolah menggunakan konsep behaviorism, especially sekolah rendah. Maybe adakah mungkin maturity memainkan peranan yang mana sekolah rendah ini dari segi daya pemikiran masih belum sampai ke arah constructivism. Tapi jangan terkejut budak-budak sekolah sekarang, sekolah rendah pun dah guna project based learning. Mereka ada projek, mereka perlu buat projek sejarah, mereka perlu buat projek sains, RBT dan sebagainya. Maka itulah elemen-elemen constructivism yang diperkenalkan di sekolah. Okey, boleh tunjuk saya reaction menggunakan reaction button di Zoom if you are doing good so far. Are you still following? Ada tak kat ruang reaction? Saya nak tengok feedback. Okey, saya nampak seorang je, Aida, Zoha, Khairani, siapa lagi yang lain? Okey, Arif, thank you. So saya nampak at least I know if you need me to rewind, revise, retell, let me know. Okay. Alright, thank you Michelle and all kat dalam ruangan chat. Alright. Saya teruskan lagi. So saya highlight balik tiga-tiga tadi. Behaviorism, cognitivism, constructivism. Yang mana learning and behavior changes acquired by stimulus. Cognitivism, learning is internal as a result of student processing information. And constructivism is actually adapting new information based on previous experience. So, tiga-tiganya ada soul ataupun nature yang berbeza. Soul dia berbeza. Makanya ketiga-tiga ini juga memainkan peranan apabila anda ingin berinovasi nanti. Kalau anda menjadi seorang guru yang berinovasi, anda nak inovasi atas kapasiti apa? Atas kapasiti seorang guru yang memegang konsep behaviorism. Contohnya pada you percaya bahawa drilling is going to help pelajar yang lemah. Ataupun apabila you nak berinovasi, you berpegang kepada konsep kognitivist yang mana perlu berlaku information processing supaya pelajar boleh. So bila you nak berinovasi, maksudnya you punya pegangan adalah kita kena mengasah daya pemikiran pelajar melalui inovasi yang you nak jalankan dalam pendidikan. Sekiranya you pegang kepada konsep constructivism yang mana you percaya kepada pengalaman berdasarkan pembelajaran. Itu yang macam sekarang ni banyak di universiti dia kata, okey pelajar kena keluar. Contohnya kalau belajar keusahawanan, tak boleh jual dalam kelas. Keusahawanan you kena create buka company sebenar. Create you punya marketing sendiri. Buka you punya TikTok account. Jual dekat Shopee. Because those are real world experience. That is the
element of constructivist approach. Okay, walau bagaimanapun, ada satu lagi cara iaitu teori pembelajaran yang diperkenalkan because of the new era of information and technology, iaitu sebelum tu saya sentuh sikit yang ni Vygotsky on zone of proximal development. Saya tunjuk sikit sebelum kita pergi kepada teori yang seterusnya, saya tunjuk satu video. Saya harap boleh dengar kot suara dia. Dengar tak suara dia tadi? Boleh dengar ke suara tadi? Dengar. Boleh, Prof. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Tak dengar Suara video tak dengar. Tak dengar Sekejap, saya stop sharing. Saya kena share semula dengan sound. Okay. Tak boleh record lah. Macam mana saya nak buat? Nanti saya check balik on the recording. Share sound. Okay, saya akan share sound. Play. Korang dengar? Dengar. 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 Okay. Vygotsky's theories stress the fundamental role of social interaction in the development of cognition, as he believed strongly that community plays a central role in the process of making meaning. Vygotsky claimed that we are born with 4 elementary mental functions, which are attention, sensation, perceptions, and memory. We use these elementary mental skills to develop and finally gain higher mental function. This development ideally happen in the zone of proximal development. First, this is what we can do on our own. Then there is the zone of proximal development, which represents what we can do with the help of an adult, friend, technology, or what Vygotsky refers as the more knowledgeable other. Last, there is a zone which is what beyond our reach. Okay, so kalau you tengok video tadi itu adalah capacity zone proximal development yang mana analoginya kalau untuk constructivism, untuk orang constructivism, katakanlah you belajar seorang diri. Mungkin kalau you tengok budak yang duduk dekat tepi pantai tadi, dia duduk je seorang-seorang dekat situ, dia cuma boleh bermain di gigi air kan, dia boleh macam tepuk-tepuk air itu sahaja. Maka kalau bagi constructivism, kalau dia belajar seorang diri, maka dia punya potential tu, zone of proximal development tu kecil, lebih kecil. So dia duduklah dekat situ dan knowledge dia tak ke mana. Bagi orang yang dibantu by the more knowledgeable other, contohnya tadi dalam situasi yang mana budak tadi dipegang oleh, katalah tu mak dia tadi kan, yang dekat pantai tadi, dia tengok macam mana mak dia pakaikan dia dengan pelampung. Lepas tu mak dia pegang lagi tangan dia, menunjukkan bahawa pelajar itu boleh pergi ke tengah sikit. Budak tu boleh pergi ke tengah sikit. Kenapa budak tu boleh pergi ke tengah sikit? Sebab dia dipimpin oleh orang yang lebih besar. Mungkin orang tu mak dia tahu berenang. Mungkin sebab mak dia tinggi. So analoginya adalah mungkin mak itu sebagai seorang guru lah. Kalau guru boleh pimpin murid dan tunjuk apa lagi to explore further dengan memberikan dia pengalaman itu, tetapi with scaffolding concept. Scaffolding concept tu maksudnya memberikan ilmu sedikit demi sedikit. Macam tadi analogi ni dia pakai pelampung kan. So dia boleh pergi ke tengah sedikit. Betul? Dan pada ketika apabila dia boleh mendapat manfaat daripada pengetahuan tersebut, maka seorang pelajar itu boleh berenang lebih jauh. Kan tengok tadi ada yang area ketiga yang mana budak lelaki tu dia berenang tadi. So bila dia berenang maksudnya setelah dia mendapat pengetahuan ilmu daripada orang yang lebih berilmu tadi, maka dengan itulah dia berupaya untuk berenang sendiri. So itu adalah analogi zone of proximal development yang mana pembelajaran bagi seorang konstruktivis dia percaya kepada pelajar boleh pergi lebih jauh dengan sokongan orang lain. Sokongan orang lain di
sini mungkin boleh jadi guru, mungkin boleh jadi teknologi, mungkin boleh jadi apa sahaja bentuk support system ataupun dia sendiri, pelajar tu sendiri yang cari kerana orang itu lebih pandai daripada dia, so dia akan belajar daripada orang itu. So itu adalah konsep constructivism. Okey, saya tengok dekat ruangan chat sekejap apa feedback yang saya dapat. Subjek pemasaran kena cipta betul produk sendiri dan bukan sekadar cipta produk, mungkin kena pergi pitch produk tersebut ke industri sebenar. Itu adalah lebih kepada constructivism. Okey. So, hello, boleh mute? Okay. So, because of this emergence of technology, kita ada juga connectivism. Hello, anak siapa tu? Okay, connectivism ini adalah hasil daripada digital age. So nanti kan bila you all tengok kurikulum dan inovasi ni, mungkin you all akan nampak banyak elemen-elemen connectivism because kadang-kadang kan bila kita kata inovasi je orang kata teknologi, inovasi je teknologi. Inovasi tidak semestinya teknologi. Nanti kita akan tengok apakah bentuk-bentuk inovasi berbentuk teknologi dan apakah inovasi yang tidak berbentuk teknologi. So, walau bagaimanapun, because of the digital age, there is a new learning theory emerge, iaitu connectivism. Connectivism ni comes from the word connect. Sambung, disambung. Dia bersambung. Okay. So, Downes have studied connectivism knowledge that he characterized as interactive knowledge of connection within a network. Maksudnya, teori pembelajaran pada masa ini percaya bahawa pembelajaran berlaku dari satu sumber ke satu sumber, bukan daripada guru sahaja. Maksudnya connectivism ni contohnya saya ada cikgu, saya ada you all, saya ada Facebook, saya ada social media, saya ada internet, which akhirnya bila saya combine semua ini, dia lebih memantapkan ilmu saya. Makanya kaedah pembelajaran tersebut dipanggil kaedah pendekatan connectivism. Connecting the dots. Sikit, akhirnya memberikan satu ilmu pengetahuan kepada seorang pelajar itu. So, Simon percaya bahawa connectivism ini adalah teori pembelajaran untuk era digital. Dan sebenarnya tak lari jauh daripada behaviorism, cognitivism atau constructivism. Cuma is a successor. It's a combination of all three. Dia akan jadi lebih mantap lah dengan pendekatan connectivism. Okay, pernah tengok tak kartun ni? Siapa pernah tengok? Prof. Pernah, Prof. Pernah tengok sekelas sebelum ni Ya. Tak pernah. Siapa paling kesian dalam cerita ni? Ikan. Ya. Nah, Ikan, lagi siapa lagi kesian? Gajah. Gugung. Kenapa gajah? Okay, cikgu dia kata, for a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Siapa dapat A rasanya untuk ujian ni? Monyet. monyet tu lah. Monyet lah kan? Burung. Burung memang boleh sampai atas sekali, tapi adakah burung menjawab soalan? Tidak. Tak, dia tak panjat. Dia kata arahan dia adalah panjat. So burung fly, dia terbang terus. Of course dia paling tinggi. Tapi yang betul-betul ikut arahan adalah monyet. Betul? Tetapi kenapa monyet je yang ikut arahan? Kerana monyet aja yang ada capability untuk buat begitu. Monyet je ada kebolehan untuk panjat pokok. Burung memang tak boleh panjat. Gajah memang dia boleh sampai tip of the tree, tapi dia gunakan dia punya terang lah, dia punya apa tu? Belalai. Belalang. Yang paling sedih sekali yang cerita ni ikan tu lah. Dia akan termanggu-manggu. Orang lain pergi mana ni? Kenapa ni? Macam mana ni? So macam mana saya nak panjat? Betul? Jadi ideanya adalah sebenarnya dalam pembelajaran ini kita boleh katakan sebenarnya kita datang daripada kepelbagaian pelajar. So sebagai seorang guru, apabila orang jadi pendidik nanti kan, dalam kelas tu cuba tengok, cuba perhatikan bagaimanakah cara you untuk berinovasi bagi menjayakan pembelajaran menggunakan konsep dan kaedah yang berbeza-beza. You rasa macam, tak boleh lah, saya rasa kelas ni saya kena berinovasi supaya pelajar ni lebih ke depan, lebih global. Maka saya perlu melihat ke arah
pembelajaran kaedah konstruktivis. So you kena tengok konstruktivis kata apa. Pembelajaran berdasarkan pengalaman. So itu yang sekarang ni budak darjah 3 contohnya kena buat jualan koperasi contohnya kan. Jualan masak dan jual untuk kira-kira, untuk belajar kira-kira ataupun matematik. So instead of hafal, you kata saya percaya bahawa jika pelajar ni mempunyai pengalaman tersebut, mereka boleh mengira dengan baik. So contohnya buat perniagaan, jualan, pelajar pegang duit, kira duit, maka apabila mereka melalui pengalaman itu, jadi mereka boleh belajar matematik dengan lebih baik contohnya. Dan kalau kita pegang pada konsep kepelbagaian pelajar, memang one size doesn't fit all. Memang tak boleh lah kita nak kata, kalau nak ikutkan kan, macam sekarang kan, kalau kita kata jawab exam. So, mungkin ada pelajar yang sangat bagus kognitifnya, maka dia boleh jawab exam A. Mungkin ada pelajar yang macam saya ni tak minat membaca sejarah contohnya. Bila saya kena jawab exam sejarah, memang saya fail lah. Tapi cuba kalau suruh saya bercerita contohnya tentang sejarah. Mungkin saya boleh bercerita. Cuba suruh saya melakonkan watak tokoh terkenal contohnya. Mungkin saya boleh, tapi saya tak boleh jawab soalan sejarah dalam bentuk peperiksaan. Maka sebab itu kadang-kadang untuk pendidikan ini, guru banyak memikirkan cara bagaimana untuk berinovasi dengan pelajar-pelajar mereka. Keluar bunyi pula. Alright. Now, kita dah jawab tadi soalan ni, which of these theories were commonly used by your teacher, which of these learning theories suit your best for learning. So, saya nak tanya soalan yang kedua tu. Antara keempat-empat teori pembelajaran tadi, yang mana sebenarnya lebih sesuai untuk you? Yang mana you rasa sebagai seorang pelajar, bukan guru, sebagai seorang pelajar dulu. Antara keempat-empat tu you rasa yang mana lebih sesuai dengan diri you? Boleh tak you define? Boleh you justify? Antara behaviorism, cognitivism, constructivism dan juga connectivism. Yang mana you rasa lebih dekat dengan diri you? Boleh kongsikan jawapan di ruangan chat. Saya tengok ruangan chat sekejap Saya stop sharing. Nanti saya akan upload slide ni dekat dalam ruangan Padlet. So you don't worry, you all boleh tengok. Connectivism, Amirah prefer connectivism. Okay. Constructivism dan connectivism untuk Hazrina. Ramai yang prefer connectivism. Nanti you sendiri prefer connectivism, nanti jangan you pergi kelas, you pergi sekolah nanti bila jadi pendidik, you patah pula dekat behaviorism kan. So behaviorism tu macam saya kata okey, tak salah. Tapi kena tengok keadaan. Kalau pelajar you sangat lemah, mungkin you perlu pegang. Ataupun contohnya kan, you ajar mata pelajaran matematik contohnya. Mungkin perlu you kembali kepada behaviorism. Kalau yang ajar bahasa Arab contohnya. Mungkin you perlu pergi kepada constructivism. Macam mana nak belajar bahasa Arab dengan baik. You bawa pelajar pergi Arab Saudi contohnya. Ya Allah, banyaknya duit KPM nak bawa pergi Arab Saudi kan. Bawa pergi Arab Saudi nak tengok. Campak dia kat tengah-tengah tu. Cakaplah. So apabila dalam keadaan itu dia berasimilasi, makanya mereka terpaksa menggunakan bahasa Arab. So akhirnya perlulah menggunakan kaedah konstruktivism. Betul, Azwan kata ikut situasi. Okey, betul Azwan, terima kasih, ikut situasi. Tak salah, boleh juga. So saya juga, bila you all reflect apa yang kena dengan diri you selepas ini, bila you pergi ke sekolah, you kena ada jadi seorang guru atau pendidik yang ada rohnya. Apa roh you? Bila orang tanya apakah falsafah pendidikan you, inilah falsafah pendidikan you. Apa yang you pegang? Contohnya saya, kalau saya boleh, kalau nanti kan sepanjang 3 hari ni you akan nampak apakah falsafah pengajaran saya, apakah falsafah pembelajaran bagi saya. Falsafah pembelajaran bagi saya lebih kepada you berfikir dan you explore. Maksudnya pegangan saya adalah lebih kepada cognitivism dan constructivism. Kalau you perasan ni, dekat Padlet kan, you kena explore dulu, cari dan bagi tahu, fikir, kaitkan. Maka falsafah pengajaran saya, bagi saya adalah pelajar itu memainkan peranan sebagai ejen pembelajaran mereka sendiri, iaitu perlu mencari maklumat dan mengaitkan maklumat tersebut dengan experience mereka sendiri serta mengorganize maklumat tersebut berdasarkan ciri-ciri yang diberikan. Makanya falsafah saya sendiri
adalah pembelajaran itu berpegang kepada pendekatan kognitif dan konstruktif. Sebab tu you banyak guna Padlet, banyak explore. Mungkin slide saya tak banyak sangat tapi you kena banyak baca. Kadang-kadang student kata, oh best lah Dr. Wati tak banyak bebel. Tapi sebenarnya maksudnya tak banyak bebel tu maksudnya kalau orang lain daripada pagi sampai petang kena dengar lecture. Contohnya kan. Tapi kelas Dr. Harwati 1 jam lecture lepas tu stop. Lepas tu 1 jam balik lecture lepas tu stop. Tapi sebenarnya itu yang lebih penat kerana you all kena membaca. Betul tak? Apa you rasa tentang aktiviti pagi tadi? Apa yang you rasa tentang aktiviti pembelajaran pagi tadi? You perlu baca kan? You perlu baca, you perlu organize information. Betul? Betul. Dan analisis. Lagi penat ke lagi senang dengar saya lecture kan? You duduk je dengar je lah saya cakap. Betul tak? Betul. Aida kata okey je, banyak cari bahan. Betul. Sebenarnya pembelajaran bagi saya adalah pelajar itu sendiri mencari maklumat dan menyusun maklumat dan mengaitkan maklumat tersebut dengan pengalamannya. Maka kalau orang tanya saya, Harwati, what is your philosophy of teaching? So my philosophy of teaching is related to cognitive and constructive, whereby the students need to think as well as construct knowledge based on prior understanding as well as structuring new knowledge based on their experience. So that is the idea. So you selepas ni kena ada, apakah you punya falsafah pengajaran you sendiri? Sama-sama dapat ingat lecture yang sebelum ni. Okay, sama-sama ingat, yelah kelas-kelas sebelum ni pun ada juga kan tengok learning theory. So you reflect balik. And then saya rasa ini dah yang ke-6 kan. Mungkin you boleh nampak pensyarah kursus pertama lain cara dia. Pensyarah kursus kedua lain pula cara dia. Pensyarah ketiga lain pula cara dia. Keempat lain, kelima lain, keenam lain. So makanya setiap pensyarah itu ada philosophy of teaching dia yang berbeza-beza. So you kena cari identity you apa sebenarnya. From now on, you have to find your own identity. Kalau tak nanti you tak sure sebenarnya apa you punya fundamental tenets of your own teaching. Okey, saya teruskan sikit dengan penjajaran. Penjajaran. So tadi kita dah bercerita tentang teori pembelajaran. So daripada teori pembelajaran, kita perlu ada kaitkan dengan penjajaran. So apa itu penjajaran dalam pendidikan? Sekejap, saya buka dulu slide penjajaran. Penjajaran. Macam penjajaran. Sekejap. Penjajaran tak jumpa. Penjajaran konstruktif. Okey, saya share screen. Sebenarnya penjajaran konstruktif ini juga mungkin berkait rapat dengan kursus penilaian dalam pendidikan. Adakah you ambil pengukuran dan penilaian? Ada? Dah sudah kan pengukuran dan penilaian dalam pendidikan? Belum belajar. Pernah belajar, okey. Saya reflect saja secara sepintas lalu. So tadi kita dah ada teori pembelajaran, kan? So teori pembelajaran berkait rapat dengan learning outcomes. Ya, mesti you teringat balik kaedah mengajar kan? Hasil pembelajaran, kelas kaedah mengajar, kelas apa lagi? Falsafah pendidikan dan sebagainya. Okey. So bagi sistem pendidikan yang efektif, pembelajaran yang iaitu hasil pembelajaran, kaedah pengajaran dan juga penilaian. Makanya apabila you berinovasi, you perlu juga melihat bagaimana inovasi itu boleh mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan dan akhirnya membantu untuk meningkatkan keputusan peperiksaan atau pencapaian pelajar. Okay, sebab itulah kita kata is a design of learning whereby ketiga-tiga ini tidak boleh ditinggalkan salah satu pun walaupun you membuat inovasi dalam pengajaran. Okey, pernah dengar tak OBE? Ada sesiapa pernah dengar OBE? Tak pernah? Ke saya keluar ni? Tak pernah. Belum dengar. Tak pernah. Okey.
OBE stands for outcome based education. You all ni sebenarnya hasil daripada outcome based education, especially yang baru-baru grad lah. 2021 ke, 2020 ke, 2019 ke. So masa itu memang tengah hangat outcome based education. So sekarang di peringkat sekolah juga sudah melihat kepada outcome based education lah, yang mana kita melihat lebih kepada output. So kalau ketiga-tiga tadi curriculum, iaitu learning outcome berkait rapat dengan curriculum, teaching process berkait rapat dengan pedagogi atau kaedah mengajar, final outcome atau assessment tadi result pelajar lah. So tiga-tiga ini ada fokusnya. Curriculum planning fokusnya kepada design yang mana curriculum sepatutnya, alihkan ni, mengganggu. Right. Keperluan pelajar pada hari ini. Untuk teaching process pula, kaedah mengajar mestilah fokus kepada membantu pelajar meningkatkan kemahiran mereka, membentuk kemahiran mereka. Apa kaedah pengajaran yang boleh meningkatkan kemahiran mereka. Kemudian assessment pula melihat kepada adakah penilaian yang dijalankan itu sesuai dengan apa yang mereka belajar dan apa kemahiran yang perlu diukur. So dalam inovasi sendiri, tiga-tiga elemen ini dilihat dengan penting lah. So you boleh berinovasi mungkin dari segi curriculum planningnya, mungkin you boleh berinovasi dari segi kaedah pengajarannya, supaya akhirnya nanti final outcome-nya mencapai apa yang you nak capai berdasarkan hasil pembelajaran. Iaitu segitiga ni tadi, bahawa kalau you berinovasi dengan kaedah pengajaran you, mesti tapping on the learning outcome, mesti berjaya meningkatkan assessment pelajar tu, result yang baik. So makanya inovasi itu akan jadi inovasi yang berkesan dan efektif lah. Okay. Now, ada 3 jenis learning outcome. Tadi kawan-kawan ni ada cakap tadi, salah seorang yang cerita tadi tentang kaedah pembelajaran. Kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif berfikir, afektif emosi, psikomotor doing lah. So ini adalah 3 kaedah learning outcome hasil pembelajaran. So kita tengok apa itu mapping of learning outcome domain dan dominant learning domain. Yang ini sebenarnya kalau kita tengok dari segi cognitive skills, psychomotor skills, affective skills, yang ini semua berkait rapat dengan learning domain untuk standard pembelajaran pada hari ini. So mungkin you all tidak guna sangat yang learning outcome domain ni, tetapi learning outcome yang belah kanan tu memang you akan selalu ditanya bila you cikgu. Kalau cikgu, ini berkait rapat dengan kemahiran apa? Kemahiran kognitif ke? Kemahiran psikomotor ke? Kemahiran efektif. Kalau kita nak kata presentation, budak boleh berupaya untuk membuat pembentangan yang berkesan. So pembentangan berkesan tu adalah dari segi apa? Afektif, psikomotor atau kognitif. Kalau bentang tu secara fizikalinya disebut, you tengok dia boleh bercakap dengan baik, makanya itu adalah psikomotor contohnya. Okay, so ini adalah learning domain. Dan sebagai seorang pendidik juga, you kena pegang kepada Bloom's Revised Taxonomy. Nanti bila you berinovasi, mungkin you nak melihat bahawa pembelajaran pada hari ini banyak melihat kepada passive learner. Kalau passive, dia lebih kepada 3 bawah tu. Apply, understand, remember. Kalau aktif, dia 3 atas. Analyze, evaluate, create. Sebab tu kalau you pernah dengar higher order thinking skills, KEBAT tu kan. KEBAT tu inilah yang 3 atas ni. Analyze, evaluate, create. Kenapa budak susah nak score? Sebab pelajar kita banyak dekat sekolah guna behaviorism. Recalling information, ingat, hafal. Bila kita nak test dia jadi KEBAT, dia fail lah. Dia tak boleh jawab lah. Dia susah lah. Dia tak constructively align. Nampak tak? Cikgu kat sekolah guna kaedah mengajar behaviorist. Tapi bila pelajar dinilai secara KEBAT. KEBAT, kemahiran berfikir aras tinggi, memerlukan pelajar untuk menganalisa, menilai, mencipta. Tetapi bila cikgu ajar, cikgu asyik tanya soalan. Okey, siapa boleh beritahu cikgu apa definisi negeri-negeri bersekutu. Apakah negeri-negeri bersekutu? Itu hanyalah recalling information yang mana remembering. Bila exam, tiba-tiba nak guna higher order thinking skill KEBAT, memang tak boleh lah budak nak score. Okey, itu satu soalan yang saya campak-campak kepada you untuk you berfikir. Now,
lihat kepada tiga-tiga ni, kognitif, psikomotor, afektif. Dari segi kognitif ni kita dah kata tadi ada 6 level kan. Psikomotor ada 7, 2, 4, 6, 7 level. Daripada perception dia cuma mempunyai persepsi yang positif sehinggalah dia ada origination. Contohnya dia boleh ada menghasilkan sesuatu berdasarkan tingkah laku dia yang original. Dia je yang buat macam tu, orang lain tak buat. Tapi kenapa dia buat macam tu? Dia punya level of psikomotor is very high. Dia sampai level yang ke-7 lah, tahap ke-7. Affective is when dia boleh daripada receiving yang paling rendah, menerima sahaja, kepada internalizing. Internalizing maksudnya dia boleh memberikan empathy, dia boleh menilai, dia boleh memberi values. Itu adalah internalizing. When things become internal. Itu adalah tahap afektif yang paling tinggi. Okay, so saya harap yang ni memang pernah disentuh dengan lebih dalam lah sebelum lah. Dan saya akan sharekan semua ni. Ini adalah kata kerja yang you akan jumpa dekat dalam DSKP. Katakanlah you mengajar, yang ini dalam bahasa Inggeris lah, tapi sama je lah kalau dalam bahasa Melayu nanti check, melihat, menilai, mengkoordinat, membezakan, sama je. Dan you akan jumpa perkataan-perkataan ini di dalam DSKP nanti dalam you punya sukatan pelajaran ataupun you punya learning outcome. Student should be able to demonstrate contohnya. Student should be able to differentiate. Student should be able to monitor. So semua itu adalah berdasarkan tahap domain tadi yang reflect by the action verbs. So ini adalah domain kognitif, ini adalah domain psikomotor dan ini adalah domain afektif. Saya akan sharekan slide ini untuk you all go through semua kata kerja ni sebab kata kerja ni banyak akan timbul nanti bila you buat kaedah mengajar ataupun nanti semester 2 you akan ada pengajaran mikro dan makro. You akan jumpa lebih banyak perkataan-perkataan ini. Ini penting untuk you tengok kat sini kerana apabila you nak berinovasi kan, you kena tahu atas level apa inovasi you. Contohnya you nak berinovasi untuk meningkatkan tahap kognitif pelajar secara kemahiran berfikir aras tinggi. Maka kognitif tu melihat kepada yang ni, kognitif domain. You nak at the end, inovasi you berjaya menjadikan pelajar to be able to create. Katakanlah create atas sekali kan, create. Kalau inovasi kita kata create satu penyelesaian, satu produk, hasilkan satu produk inovasi untuk menyelesaikan masalah pelupusan sampah contohnya. So itu adalah satu level kognitif yang tinggi sebab dia kebat kan. So perkataan create, design, formulate dan sebagainya, plan, invent dan sebagainya. Okay, so itu adalah constructive alignment. Setakat ni boleh follow ke? Banyak nak kena baca? Boleh, Doktor. InsyaAllah sikit-sikit lah, telan sikit-sikit. Nak tak nak kena dah juga ya. Digest juga ya. Okay, saya stop sharing sekejap dan saya buka Padlet. Alright. Saya nak cerita sikit tentang teori berkaitan inovasi dalam pendidikan. Okay. Apabila kita nak berinovasi, especially dalam pendidikan, maka perkara-perkara ni memang sangat penting. You tak boleh lari daripada mengetahui. Kerana kadang-kadang bila kita berinovasi ni, saya lah sebagai contohnya, mungkin you all belum lagi berinovasi dalam pendidikan ataupun siapa yang pernah mengajar kan. Saya tengok tadi ada yang guru tuition, online, part time dan sebagainya. Sebenarnya you dah nampak dah apakah potensi-potensi yang boleh dibuat untuk menambah baik pengajaran you ataupun membantu pelajar mencapai keputusan yang lebih baik ataupun meningkatkan kemahiran mereka. So itu adalah satu perkara yang perlu dibuat berdasarkan knowledge, berdasarkan ilmu, berdasarkan teori dan sebagainya. Kebanyakan inovasi hari ini kalau saya pergi menilai cikgu-cikgu lah di sekolah, kadang-kadang diorang panggil buat penilaian inovasi pengajaran cikgu kan. Benda pertama saya akan tanya sebenarnya apa yang cikgu cuba bawa dalam inovasi ini. Lepas tu kalau dia kata saya nak masukkan elemen keseronokan,
Kenapa perlu ada elemen keseronokan? Saya cuba korek kepada apa teori yang boleh mendasari sebenarnya inovasi guru-guru ini. Kenapa perlu ada keseronokan? Kerana mungkin berdasarkan, cikgu tu akan jawablah, dia kan pusing. Tapi sebenarnya, kenapa perlu ada elemen keseronokan? Part of it is also behaviorism. Tadi kan reinforcement, the law effect by Edward Thorndike. Dia kata benda yang seronok akan berulang-ulang, benda yang tidak seronok akan dihentikan serta-merta oleh pelajar itu sendiri kerana pengalaman itu tidak membawa pengalaman yang baik. Maka elemen memberikan keseronokan kepada pelajar itu pertamanya adalah also based on the law effect tadi by Edward Thorndike, which is some elements of behaviorism. Ada sedikit elemen of behaviorism. Tapi apabila pelajar berkolaborasi, contohnya at the same time, cikgu kata saya inovasi kerana biasanya kalau seni lukis, contohnya pendidikan seni. Saya kata ada yang seni halus kan. Contohnya seni halus. Kalau you perasan, kebanyakan aktiviti pendidikan seni sangat berkonsepkan individu. Betul tak? Boleh tak siapa yang boleh respon? Yang seni halus tadi. Kenapa tadi seni halus tadi? Saya Doktor. Pernah tak dalam kelas you masa you belajar dulu berkumpulan? Maksudnya time belajar seni halus ke? Ada je aktiviti berkumpulan. Ada je aktiviti perkumpulan. Tapi kalau kat sekolah banyak macam individu je kan? Ikut kreativiti. Ikut kreativiti. Tapi kebanyakannya kalau you reflect, cuba you all reflect masa kat sekolah dulu. Kalau kelas seni lukis, you buat kerja sendiri ke? Pernah tak you buat dengan kawan-kawan? Buat sendiri. Lukisan saya lah. Lukisan awak kan? Betul tak? Betul. Betul, buat sendiri. Pernah tak ada cikgu yang cuba berinovasi memasukkan elemen kolaborasi di dalam pendidikan seni? Betul tak? Saya throw in, saya provoking. Saya memberi unsur-unsur thought provoking ideas. Mungkin tak logik, tapi boleh tak kalau lukisan itu dibuat secara berkolaborasi menggunakan kaedah lukisan digital? Boleh kan? Mungkin kita tak pernah buat, tapi kalau you tanya anak-anak you, kalau you dah anak saya sendiri, dia kata dia pernah buat berkolaborasi melukis secara digital dengan kawan dia di tempat lain. So diorang, contohnya lukisan komik, saya buat cerita bahagian ni, awak buat cerita bahagian ni, berkolaborasi secara digital. So makanya berlaku sedikit elemen inovasi di situ kerana pertama konsep inovasi, konsep kolaborasi itu berlaku bila lihat balik idea-idea kolaborasi dalam kelas melukis jarang diadakan kerana melukis ini adalah skill sendiri kan, skills persendirian. Tapi kenapa pula tak boleh dimasukkan elemen kolaborasi? Adakah realistik untuk kita masuk ke elemen kolaborasi? So saya throw itu contohlah seni lukis. Mungkin ada juga khusus mata pelajaran lain yang agak susah untuk berinovasi. Sebab kalau kelas-kelas yang belum ni kan, bila kita kata apa you rasa dalam mata pelajaran you boleh berinovasi, nanti orang kata, doktor saya susah lah nak berinovasi gini. Tapi bila saya bagi thought provoking issues, dia fikir boleh kot. Baru boleh kot, macam tu. Okey, kita tengok sedikit dekat teori berkaitan inovasi dalam pendidikan. Untuk teori ni biasanya kita ada banyak teori yang kita tengok selain daripada teori pembelajaran, penjajaran konstruktif. Kita melihat juga technology diffusion theory, especially kalau inovasi itu berkaitan dengan teknologi. Okey, kalau tengok kat sini, what is diffusion of innovation theory and why it matters? Technology diffusion theory ni diperkenalkan oleh Rogers. Rogers kata in 1962, dia kata kalau kita nak buat inovasi, diffusion of innovation theory, kita kena tengok sejauh mana produk itu adopted by the society. Kalau kita tengok kat graf ni, dia kata people adopting those technologies are divided according to their psychological profile in 5 groups. Ada profile innovators, ada profile early adopters, ada profile early majority, ada profile late majority, ada profile laggards. Dan kalau kita tengok profil pelajar kita pada hari ini, katakan you berurusan dengan pelajar.
maybe you boleh tengok sebenarnya pelajar kita dekat mana. Adakah mereka laggards? Laggards ni orang yang menolak teknologi habis. Ini ortodoks lah ni. Ortodoks. You cakap lah suruh guna email. Tak mau. You cakap suruh guna WhatsApp. Kau jangan WhatsApp lah. Message lah. Mana orang guna message sekarang? Orang guna WhatsApp. Tak nak. Nak juga message. Orang kata tak payah susah-susah. Pakai WhatsApp call free. Jangan-jangan. Call pakai line. Ada orang macam tu. So those are laggards. Late majority ini adalah orang yang juga dalam golongan yang cuba menolak teknologi tetapi dia tidak se-orthodox laggards lah. Early majority adalah orang yang boleh lah, dia boleh cuba dia belajar. Contohnya kalau cikgu-cikgu kat sekolah kan yang dah berumur tu, kalau dia kata cikgu cuba guna Jamboard, saya tak kerti lah, tak pandai lah, awak tunjuk lah. Okey, awak tunjuk dulu. Kita tunjuk, okey awak ajar saya. Lama-lama dia pun okey kan, early majority. Early adopters orang yang memang you bagi dia boleh. Bagi saja dia adopt, bagi adopt walaupun dia baru. Walaupun dia tak tahu dan dia tak kenal, dia tak ada masalah. You bagi tahu, you just introduce, kita apply. Introduce, kita apply. Dan innovators ni adalah memang golongan, sometimes ada yang kata is 2%. Daripada kita punya the complexity of our categories ni, 2% are innovators. Tapi dia tak ada specific numbers. Saya kata 2% tu based on certain journals. Certain publication dia kata 2%. Some of the innovators ni dia memang sangat jauh ke depan. Dia fikir, orang kata, kena buat A je, B tak boleh. Dia kata, why not? I nak buat B. So dia innovators. So dia ini adalah golongan yang sangat berinovatif, berinovasi dan kreatif. Tapi most of our young learners sekarang adalah early adopters. Ada juga yang innovators. Don't be surprised. Dalam kalangan murid-murid kita ada yang innovators dan basically many are early adopters. Kalau nak kata early majority tu yang cikgu-cikgu sekolah tu, yang dah berumur, most of them are early majority. Okay. Saya tunjuk satu lagi. Kalau you tengok dekat sini, nak memahami lebih teknologi diffusion theory. Saya stop dulu. Okay, kat sini ada satu mind mapping. Lambat pula internet saya sekejap ya. Is everybody in? Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa? Boleh bagi reaction untuk saya tahu anda berada di sekitar. Anda berada di dalam bilik ini. Just in case takut saya terkeluar ke, internet saya slow ke. Boleh bagi sedikit reaction? Okay, ada. Thank you Wan Siti Fatimah. Alhamdulillah. Saya tahu petang-petang ni memang sangat mencabar kan? Mencabar Sabar. Sabar. Petang Jumaat. Petang Jumaat pula tu, hai. Kenapalah saya diberikan hari ini Jumaat, Sabtu, Ahad ni rasanya sangat mencabar ni kan, waktu-waktu macam ni. Okay, so tak apa, you all adalah orang yang berjiwa besar gitu. Sebab tu you all berada di sini, you all semua berjiwa besar. Okay, teori penyebaran inovasi ni, kalau dalam bahasa Melayu kalau tengok kat sini, diperkenalkan oleh Everett Rogers ni pada tahun 1962. Dia kata inovasi bermula dengan kepekaan terhadap semua benda dan perkara dalam persekitarannya, khususnya tentang perkara yang tidak digemari oleh manusia dan juga perkara yang menyusahkan dan tidak disukai oleh manusia. So terdapat 4 elemen utama, iaitu saluran komunikasi, inovasi itu sendiri ataupun sistem sosial dan masa. Diffusion technology, theory of diffusion technology ni dia banyak bermain dengan masa. Maksudnya dia kata adakah realistik pada ketika itu inovasi itu dijalankan. So kadang-kadang kalau macam kita kata saya nak buat blog contohnya, blogging. You nak buat dengan budak-budak sekolah menengah. You cakap dengan dia blogging tu pun dia kata macam, come on lah cikgu, orang dah tak tulis blog lah sekarang cikgu. Those are the things lah. So you have to understand that. Okay, langkah-langkah dan strategi yang digariskan oleh Gasserini dan Gradwood 1995 dia kata persekitaran perkembangan kreativiti sangat memainkan peranan untuk inovasi, menggalakkan perkembangan idea dan pendapat, pencapaian maklumat terkini tanpa batasan, itu juga antara perkaitannya lah dalam teknologi diffusion theory, membina suasana untuk menghasilkan inovasi, membentuk struktur kreatif untuk menyelesaikan masalah dan juga perkembangan pemikiran kepada tindakan. So antara faktor-faktor
yang mempengaruhi inovasi. Sebab nanti kan bila you all buat inovasi kan, you buat inovasi syok sendiri. Tak nak. You buat inovasi tu mesti melihat kepada faktor perkembangan inovasi. Sama ada pertama pengetahuan. Kemudian strategi. Apa strategi atau kaedah pengajaran dan pembelajaran yang you nak tap on? Kurikulumnya yang mana? Sebab tu kena ada penjajaran konstruktif tadi. Learning outcome mana yang you nak menginovasikan? Budayanya, adakah bila you nak perkenalkan budak pakai AI contohnya, Artificial Intelligence, ChatGPT, you buat dekat dengan budak orang asli. Dia pun kata, cikgu apa itu ChatGPT cikgu? Pun susah juga budayanya. Teknologinya, motivasi diri juga memainkan peranan dalam menghasilkan sesuatu inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Terutamanya inovasi dalam pendidikan. Maka sebenarnya untuk berinovasi ni bukanlah kalau saya kata, oh saya nampak masalah ni saya nak berinovasi. Tapi saya kena mapkan, buka teori diffusion technology, and then teori, and then buka balik teori pembelajaran, buka balik penjajaran konstruktif. There are so many things for you to look at and map on before coming into having one effective, innovative idea. Setakat ini okey ke? Slow je saya tanya. Okey, Prof. Yes, Okey, Prof. Alah, Okey, yang sedihnya suara. Okey. Okey. Okey, Prof. Okey, Prof. InsyaAllah. Okey, jangan risau. Setakat ini saya rasa you all memang dah dapat banyak background knowledge. Setakat ni masih nak jadi cikgu kan? Saya tanya balik. Ada yang kata, ada yang cakap dengan saya kan, kelas yang sebelum ni lah. Susahnya nak jadi cikgu ni, kan senang je. Dia kata, tak adalah susah pun. Kalau you all suruh kami jadi engineer pun kami kata susah. Kalau sebab you all daripada bidang lain. Katakanlah you all macam adik accounting kan. Kalau you all kata, cuba sekarang you ambil diploma accounting. Sama juga, itulah kami rasa susahnya nak jadi accountant ni, samalah. So bila you berada dalam bidang ni sebenarnya dia tak susah. Tetapi bidang pendidikan ni dia banyak bermain dengan elemen-elemen. Tadilah kognitif, psikomotor, efektif. Tiga tu sangat, itu yang you punya rule of thumb yang you kena pegang lah untuk menjadi seorang guru yang efektif. Okey, so saya nak tunjuk sedikit. Sekarang ni jam 4.22. Okey, so kalau you all tak kisah, saya rasa saya dah sampaikan beberapa maklumat berkaitan dengan teori pembelajaran, penjajaran konstruktif dan teori inovasi dalam pendidikan. Walau bagaimanapun, saya nak you all baca sedikit tentang konsep teknologi pendidikan. So kalau you tengok dekat dalam Padlet ni, ada dua benda yang saya nak minta tolong you buat. So sekarang ni saya tunjuk saya punya Padlet kan? Betul tak? Betul. Okay. Mungkin you boleh buat malam ni. Mungkin kalau tak sempat rasa macam berasap malam ni nak rehat dulu, tak apa. Tapi nanti tengok balik, ada dua benda yang saya nak minta you all buat. Ada dua aktiviti individu dekat sini. Pertama, di bawah teori berkaitan inovasi dalam pendidikan. Saya nak minta you all buat pencarian maklumat, sediakan peta minda. Menerangkan teori tersebut ringkas saja, jangan complicated, berdasarkan pemahaman you dan hasil pencarian maklumat. Muat naik peta minda tersebut di ruangan ini dengan menekan butang plus lah, butang plus atas ni I think you know how to do it, dan letakkanlah peta minda anda. And then aktiviti kedua iaitu berkaitan dengan konsep teknologi pendidikan. Saya nak minta you all tengok sini, saya ada letak 3 benda kat sini. Satu artikel tentang application of technology in the digital era education. So apart from technology innovation theory, you kena tengok kat sini ada SAMR model. Yang ini adalah satu lagi antara teori-teori yang diguna pakai dalam inovasi. SAMR model ini, apa yang dimaksudkan dengan SAMR model? Cuba baca, fahami, hayati. Tengok juga kat sini ada part 21. Ni banyak ni tau, 100 lebih muka surat. Saya bukan suruh you khatamkan, saya suruh you go through sahaja. Saya minta you go through. Dan dekat sini juga ada some materials on pelaksanaan pendidikan abad ke-21. All in all, saya nak minta you bincangkan cabaran-cabaran guru pada hari ini dalam mengaplikasikan penggunaan teknologi bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Macam mana nak jawab? Sama juga macam ni. Yang apakah pembelajaran ni? Tak apa, ringkas macam ni pun tak apa, tapi janganlah sampai 1 ayat je. At least saya nampak you punya pemikiran. Macam ni saya rasa ini antara yang relevan lah. Agak-agak panjang macam ni, panjang lagi baik. Jangan pendek lagi lah. Okay, yang relevan dan bersesuaian kepanjangannya. Ni aja ni. Siapa ni? Mastura. Tengok Mastura jawab. Boleh lah macam ni. Ini memang cemerlang lah.
Okay. Alright. Boleh ke semua? Boleh, Doktor. Boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. So sekarang saya rasa 4:25. Saya stop sharing. Saya buka kamera. Saya nak tengok you all, boleh? Mohon izin. Nak tengok muka masing-masing. Boleh berikan saya reaction tak? Dekat dalam tu saya nak tengok apa reaction you setakat ini. Apa-apa saja reaction yang you berasa bersesuaian dengan isi hati you sekarang. Dekat, gunakan reaction dekat Zoom tu. Woi, pakai cermin mata. Okay, Angel. Faris diselubungi awan. Banyak awan tu, jangan hujan ya Faris. Disebut awan dekat situ. Sikit lagi ni, satu ni last ni. Apa hal kan? Apa ada hal satu khusus je lagi? Okay, kita tengok, saya nak tengok kat sini reaction. Doktor nak minta komen pasal pointer ni. Pasal apa? Pasal apa? Boleh Exam dalam DPLI. semula repeat saya tak dengar. Pasal apa? Pasal pointer dan exam dalam DPLI system. Pointer dan exam, maksudnya dalam DPLI ni ada exam? Exam dia macam mana, pointer dia macam mana, Oh, susah ke mana, everything. Komen sikit lah. Untuk khusus DPLI ni saya tak pasti khusus lain, tapi kebanyakan khusus tak ada exam kan? Betul tak? Khusus lain ada exam ke? Saya tahu saya tak ada exam. Ada quiz je. Quiz je kan? Ada quiz saja. Betul. Untuk yang ni pun ada quiz saja. So pada saya, kalau you tanya saya, kalau saya tengok batch yang lepas ni, sebab kita dah ada first batch yang lepas, macam senang. Tak dengar. Okey, saya tutup kamera. Saya buka kamera. Sekarang dengar ke? Semua orang minat tajuk ni. Semua minat. Nak tahu boleh senang dapat skor ke tak Okey, saya rasa macam ni. Untuk you all score di PLI ni, saya rasa bukan saya nak kata, saya boleh katakan sebenarnya kebanyakan pensyarah di Fakulti Pendidikan, mereka ni sangat mementingkan effort. Sebab kita berpegang, macam kami, macam saya lah, bila saya punya soul adalah kognitif dan konstruktivis, saya berpegang kepada effort dan kesungguhan you. So apabila you buat assignment, you buatlah betul-betul bersungguh-sungguh. Bila you buat projek, you buatlah bersungguh-sungguh. Berikan hasil yang terbaik. Bila bentang-bentang bersungguh-sungguh, berikan hasil yang terbaik. So sebenarnya pada saya di PLI ni paling mudah nak buat. Kecuali ada kuis lah. Kuis tu saya tak boleh nak buat apalah. Kuis tu orang kena jawab sendiri kan. Tapi kuis tu pun tak banyak, tak silap saya. Kalau macam kursus ni, kuis tu 30%. So katakanlah kalau saya ni orang structured tau. Saya ni very structured. Katakanlah laporan tu you dapat 10 markah. Pembentangan bahan media you dapat 35 markah, dah berapa? 45 markah. Hasil projek 10 markah 55. Lagi 20 you dapat kuis, takkan tak dapat 20, 75. A minus dah dalam tangan. Kan? Betul tak? Kalau tanya saya lah. Jangan tanya saya ni baik. Kita tanya pensyarah yang garang. Okay. Tapi kalau saya is effort. What most important is effort. You have to show the effort. Tak ada effort, saya rasa you tidak bersungguh-sungguh. You kena tunjuk kesungguhan you because untuk jadi seorang pendidik is a learning process. It's not about passing the grade. It's about learning tanpa batasan, belajar secara berterusan. So it's difficult for me to say sama ada dari segi pointer, tapi saya boleh kata senang lah. Sebab saya tengok yang budak semester lepas macam A minus dalam tangan, senang lah tu kan. Betul tak? Tu yang you nak dengar kan? Tapi of course assignment memang banyak, betul? Betul, Prof. Kalau kuis tu benda yang kena hafal dalam pembelajaran ni macam mana? Kuis tu banyak kan? Kuis tu lebih kepada recalling information lah. Sebab you dah apply yang higher order thinking skills dah ada dekat dalam projek dan pembentangan. So kuis tu pada saya lebih kepada recalling information.
yang lower order thinking skills, yang mudah lah, sepatutnya soalan yang mudah. Tak apa, nanti saya bagi tahu. Nak soalan bocor tak adalah. Saya pun tak tahu soalan lagi. No, I'm just joking. Tak apa, jangan risau kuis tu. InsyaAllah. Apa yang keluar nanti saya bagi tahu. Prof, boleh tak cerita sikit pasal assignment untuk subjek ni? Okey, untuk subjek ni sebenarnya you ada satu aja assignment yang besar. Kalau you tanya saya lah, iaitu penghasilan bahan multimedia. Penghasilan bahan multimedia tu dalam bentuk video konten. So saya akan ceritakan nanti pada hari Ahad apa yang video yang kena buat, tetapi video tersebut tidak berlaku pada hari Ahad. Hari Ahad nanti you kena bagi tahu dulu apa idea. Idea tu maksudnya you brainstorm you nak buat apa dulu. Saya akan berikan satu template untuk you fill in the blanks. You fill in the blanks, pada saya tak ada masalah, nampak clear idea you, projek tu boleh jalan. That means pada saya lah laporan idea projek tu kalau you buat 15% dah dalam tangan. Kan kalau you tengok laporan idea untuk projek ni, sebab itu lebih kepada perbincangan. Kemudian selepas idea projek itu telah dikongsikan dan saya kata okay good, this is doable, boleh teruskan, you boleh bincang dengan kumpulan you sebelum meeting kedua nanti. You kena sit down dalam kumpulan you sebelum meeting kedua dan prepare bahan multimedia tersebut. Bahan multimedia tersebut adalah video. Contohnya you nak buat inovasi. Sebelum ni ada student dia kata nak pelajar sekolah rendah susah nak faham bunda. Contoh bunda. Dia kata matematik, saya sangat terkesan sebab saya rasa video itu sangat menarik. Dia kata pelajar tak faham bagaimana nak belajar bunda. Pelajar tahun 3 ke tahun 2. Saya tak ingat darjah 3, darjah 2. So dalam video dia ajar bagaimana nak fahamkan bunda itu apa menggunakan konsep visual. Dia guna konsep bukit. Naik basikal, kalau basikal tu belum sampai atas bukit, macam mana kalau you berhenti? You patah balik ke bawah tak? Bila patah balik ke bawah, maksudnya bunda terdekat adalah nombor yang kat bawah tu lah. Mesti tak faham macam apa saya cakap kan? Faham. Faham, Prof. Okay. Faham, Doktor. Katakanlah dia naik atas bukit, dia bawa basikal atas bukit, lepas tu nombor 7. Nombor 7 tu kan dah 1, 2, 3, dekat bukit tu nombor 5. 6, 7 is bukit sebelah, dah macam nak turun bawah kan? So dia pun tanya, okey, apakah bunda bagi nombor 7? Bayangkan jika brek anda rosak di sini, ke manakah anda akan pergi? Jadi basikal tu sikit turun ke bawah, betul tak? Sebab dia tak boleh brek kan, turun bawah. So apakah bunda yang terdekat? 10. Contohnya saya okey, sebab kita letak soalan yang betul kan. So bila turun bawah, apakah nombor kat bawah tu? So dia menggunakan konsep itu. So saya rasa itu sangat menarik. Itulah bahan multimedia yang berinovasi yang you kena buat supaya student faham konsep. Contohnya lah, itu contoh. Saya akan share nanti dekat dalam ruangan Padlet hasil-hasil pelajar yang lepas untuk you tengok supaya you nampak expectation dia macam mana. Boleh? Itu saja. Nanti bila jumpa you bentang benda tu habislah. Kuis saja. Senang kan? Cukup memotivasikan tak jawapan saya ini? Cukup, Prof. Risau. Sangat risau. Alah, risaulah khusus lain tapi tak payahlah risau. Kurikulum dan inovasi ni you kena enjoy. You kena enjoy dan anggap itu adalah sebagai satu perkara yang you boleh guna pada masa akan datang. Buat imah kelas you ataupun sharing kat dalam YouTube nanti berapa ramai you boleh share dekat orang di luar sana yang boleh aplikasikan apa yang you nak cuba permudahkan urusan hidup pembelajaran mereka. Itu adalah satu ibadah. Gitu. Okey tak? Inovasi tu ada Ustaz kan? Ustaz dah senyum dah tu. Ustaz Aziz tu dah senyum dah. Okey. Bahasa Arab kan? Aziz bukan bahasa Arab ya. Aziz background apa ya? Saya mute lah, mute. Tak dengar jawapan. Background apa? Saya pengurusan kerja sosial. Oh, kerja sosial. Itulah macam ustaz yang kan ustaz. Okey. Okey, ada siapa lagi yang nak tanya soalan? Saya harap saya menjawablah soalan tadi, insya-Allah. Pada saya lagi sekali you berada di sini tiada siapa paksa kan. You yang pilih untuk berada di sini, insya-Allah. Learn to enjoy. Jangan rasa tertekan dengan assignment. You have to enjoy doing it. Tekanan assignment itu perlu. You tertekan kerana you nak bagi yang terbaik. Betul tak?
Betul. Betul. So tekanan itu Betul, memang perlu. Nervous itu perlu sebab you nak berikan yang terbaik. Tetapi on top of that is the ilmu. Ilmu tu yang perlu you hargai dan you aplikasikan sebaik-baiknya. Gitu kan dah jadi ustazah. Okey, contoh kuis tadi jangan lupa share. Kuis belum ada contoh Mastura, tapi contoh video boleh share. Contoh kuis tak ada. Nanti saya tengok. Sebab bukan saya yang buat kuis. Nanti saya check dengan penyelaras khusus. Kita ada punya. Tapi tak apa, saya akan update you from time to time. InsyaAllah. I'll do my very best to facilitate your learning process. And you should also do your very best to fulfill the requirement of the courses lah. Boleh? Satu grup berapa? Okey, kalau ikut yang sebelum-sebelum ni, grup you macam mana? Boleh remain grup yang sama tak? Berapa orang satu grup? Ada 5, ada 6. Ada 6. 57 6. orang. Boleh lah, Kelas kami. 5, 6. Saya rasa ikut kumpulan yang sama lah. Boleh? Boleh. Boleh, Prof. Boleh, Sebab you dah Prof. selesa. Sebab ini online, you dah selesa dengan kumpulan yang sama. Nanti you kena berkenalan dengan orang lain. Nak online lagi. Itu proses asimilasi. Proses asimilasi itu yang sebenarnya kita kena kurangkan supaya you boleh cepat, speed, accelerate terus. Masuk gear 5 terus. Alright everybody, so all the best. Jangan lupa dua-dua aktiviti tadi di dalam Padlet untuk hari ini. So kita akan jumpa esok pada jam 8.30 pagi untuk topik seterusnya. InsyaAllah kita seharian bersama esok hingga jam 12.30. Kalau awal-awal lah kita untuk mengurangkan keberasapan asap, cloud in the head, especially Faris tadi. Otherwise, all the best dan selamat melihat aktiviti tadi. Rehat dulu lah sekejap. Rehat, kalau tak nak buat petang ni, buatlah malam sikit lagi 12.30 malam apabila you produktif lah. Okay? Okay, Prof. Okay, Prof. Okay semua. Okay. Okay, Thank you, terima kasih, Prof. Dora. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Salam. Salam. Alright. Prof boleh sporting. Alright, tak boleh stres-stres. Nanti you stress. So saya kena relax je. Ya, betul, Prof. Okay, Prof. Alright, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Ya. Apa dia? Maaf nak tanya, yang peta minda tadi tu by group ataupun individu Yang mana? Yang dekat Padlet tu. Individu. Yang dua tu Individu. adalah individu. Saya dah tulis aktiviti individu. Okey. Terima kasih, Prof. Alright. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berehat.